هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ست. Jumpa dah? Jumpa dah? Bukhari. Babun hal tusalli al-mar'atu fi thawbin hadat fihi. Bab ini Imam Bukhari nyatakan, adakah wanita sembahyang dalam satu pakaian yang mana dia datang darah haid pada pakaian itu. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ibrahim bin Nafi' an ibn Abi Najih an Mujahid qala qalat Aisyah, riwayat daripada Mujahid, dia kata, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata, ma kana li ihdana illa thawbun wahidun tahidu fihi. Bagi salah seorang daripada kami, kumpulan ummahatul mukminin ni, tidak ada pakaian lebih kecuali sehelai kain saja, di mana dalam kain itu juga, dalam keadaan memakai kain itu juga, datang darah. Faiza asabahu syai'un min damin qalat biriqiha famasa'athu bizufriha. Maka apabila sesuatu daripada darah terkena pada kain itu, qalat biriqiha, maksudnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata, dengan air liurnya, maksudnya ludah atas darah tu, famasa'athu bizufriha, kemudian kikis darah tu dengan kukunya. Jadi daripada riwayat ni nyata wanita kalau tidak ada pakaian lain, pakaian yang dia pakai itu dah kena darah haid, boleh dia bersihkan darah tu, kemudian boleh pakai kain tu sembahyang, boleh, ya, begitu. Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi kata, riwayatul bab, hadis bab yang kita dah baca ni, dalam ni tidak ada jelas nyatakan pakaian berkenaan dengan kena darah haid. Tapi daripada riwayat Ummu Salamah yang dah baca sebelum ni, di situ dah pun maklum bagi Ummu Salamah ni,
ada dua helai kain. Satu helai dia khususkan ketika datang darah haid nak pakai kain tu. Jadi daripada zahir dua riwayat ni dah ada satu ihtimal, adakah untuk semayang ni di sisi Ummahatul Mukminin ada kain lain selain daripada mereka pakai khusus guna ketika datang darah haid tu, ataupun hanya sehelai kain sahaja ada dengan mereka bersihkan pakaian tu, kemudian mereka sembahyang dengan pakaian tu. Jadi ada kemungkinan ada di sisi sesetengah Ummahatul Mukminin dua helai, sehelainya khusus untuk pakai ketika datang darah haid tu, dan di sisi sesetengah Ummahatul Mukminin mungkin tidak ada pakaian khusus ketika datang darah haid nak pakai itu. Jadi ada beberapa kemungkinan di sisi wanita-wanita di masa Rasulullah SAW itu. Jadi disebabkan itulah Imam Bukhari dalam terjematul bab ni adakan kalimah hal tu. Jadi selalu saya bagi tahu Imam Bukhari uslub terjematul bab dia ada pelbagai kehalusan. Daripada situlah imam-imam muhaddisin tulis uslub terjematul bab tu, dan juga Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi dah tulis 70 usul untuk memahami terjematul bab tu. Salah satunya daripada 70 usul ni yang saya dah bagi tahu ni, bila ada beberapa kemungkinan dalam maksud hadis tu, ataupun daripada hadis tu ulama mengambil maksud berlainan, pelbagai fahaman ada dalam hadis tu, ketika tu Imam Bukhari bawa kalimah hal dalam terjematul bab. Itu isyarat kepada satu maksud, iaitu dalam bab ni, daripada hadis bab ni ada beberapa kemungkinan ataupun ada ikhtilaf di sisi a'immah daripada maksud hadis tu. Jadi biasanya Imam Bukhari isyarat begitu ketika mana ada kalimah hal tambah dalam terjematul bab tu. Dan satu lagi pandangan daripada Imam Shah Waliullah, muhaddis Hindi Ad-Dahlawi, dia kata pada zaman jahiliyah ketika datang darah haid, wanita pakai kain tu, setelah habis waktu datang darah itu, mereka anggap wajib mesti tukar pakaian yang lain. Tak boleh pakai pakaian yang mana dah kena darah, ataupun pakaian yang dia pakai semasa dia ada dalam keadaan datang darah itu, wajib tukar kain lain. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni, dia nak sabitkan keharusan
pakai pakaian tu, pakaian ketika mana dia pakai semasa datang darah itu, kalaulah dah terkena darah, basuh, cuci, bersihkan darah tu, kemudian pakai balik kain tu harus boleh. Dan satu hukum disepakati ulama, masalah ijma', iaitu kain seseorang pakai ketika datang darah haid ataupun dalam keadaan junub, sekiranya tidak terkena najasah di kain tu, boleh pakai kain tu semayang. Itu disepakati di sisi ulama. Jadi yang disebut dalam hadis tadi, فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِّن دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَمَسَحَتْهُ بِظُفْرِهَا. Jadi nampaknya di sini Aisyah radhiyallahu taala anha dia guna air liur dia, ludah di atas tempat kena darah tu, kemudian kikis buang darah tu dengan kuku. Jadi ada sesetengah ulama kata boleh buat begitu tu ketika mana darah tu sedikit, tidak banyak. Kalau terkena darah tu banyak, di situ perlu basuh. Ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan Aisyah radhiyallahu taala anha basuh, cuci darah terkena pada pakaian tu. Babut tibi lil mar'ati inda ghusliha minal mahid. Bab ini mewangikan bagi wanita ketika mana dia mandi, bersihkan daripada haid tu, ketika berhenti darah haid tu, wanita akan mandi. Ketika mandi tu, wanita guna wangi-wangian supaya dapat menghilangkan busuknya lekat di tempat keluar darah tu. Busuk daripada darah tu nak bagi hilang. Di situ boleh gosok dengan wangi-wangian tempat keluar darah tu. Jadi daripada bab ini dan apa yang kita akan baca dalam hadis ni, daripada situ ulama dah sabitkan ketika mandi darah haid, mewangikan dengan wangi-wangian itu dianggap satu amalan sunnah, dianjur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hafiz Ibnu Hajar kata mewangikan tempat keluar darah tu ketika mandi, wangikan tempat tu dianggap sunnat muakkad. Itu pandangan daripada Imam Hafiz Ibnu Hajar. Jadi sebabnya benarkan menggunakan wangi-wangian ketika itu disebabkan wanita datang darah haid ni dilarang menggunakan apa sahaja jenis wangi-wangian. Jadi bila dah berhenti datang darah itu, setelah mandi siap,
mandi daripada darah itu ada kebenaran ataupun keharusan, boleh dia menggunakan wangi-wangian itu. Dan juga di sisi sesetengah a'immah, selepas daripada mandi bersihkan daripada datang darah itu juga dianggap sunat muakkad selepas mandi. Dan ada juga satu pendapat menyatakan sebelum mandi bersihkan tempat tu dengan wangi-wangian, dan dianggap makruh tidak melakukan seperti itu. Haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab, haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3. Riwayat daripada Ummu Atiyah, dia kata kami dilarang berkabung ke atas mayit lebih daripada 3 hari, illa ala zaujin 4 ashhurin wa 10, kecuali ketika isteri mati suami duduk dalam iddah selama 4 bulan 10 hari. Wala naktahilu, dan juga tidak boleh masukkan apa panggil boh di mata tu, celak, tak boleh bercelak. Wala natatayyaba, dan juga tidak boleh mewangikan. Wala nalbasa sauban masbughan, dan juga tidak boleh memakai pakaian dicelup, illa sauba asbin, kecuali pakaian asb. Asb maksudnya pakaian selendang, dibuat di Yaman, berwarna juga pakaian tu, selendang tu, itu boleh. Wa qad rukhisa lana inda tuhri, dan juga diharuskan bagi kami ketika bersihkan, idza tasalat ihdana min mahidha fi nubzatin min kustin, apabila salah seorang daripada kami mandi daripada darah haidnya, ketika itu boleh harus menggunakan nubzah min kustin. Kust maksudnya nau'un min atarin, sejenis wangi-wangian, sejenis wangi-wangian
Jadi wangi seperti itu dalam istilah panggil kustul azfar. Ini sejenis wangi-wangian bentuk dia, bentuk wangi-wangian tu sama seperti kuku, itu dinamakan kustul azfar. Jadi min nubzatin min kustin, ambil nubzah sedikit daripada kustu, kus min kusti asfarin. Wa kunna nunha an ittiba'il janaizi, dan kami maksudnya di sini kumpulan wanita yang duduk dalam keadaan 4 bulan 10 hari itu dilarang daripada mengiringi jenazah. Wa kunna nunha, dan kami kaum wanita dilarang daripada mengiringi jenazah. Jadi daripada hadis ni Imam Bukhari nak menyatakan seperti mana dalam keadaan datang darah itu dilarang memakai pakaian ada berwarna, kecuali pakaian asb tadi, pakaian daripada Yaman, selendang daripada Yaman yang berwarna, itu diharuskan. Begitu juga bagi wanita duduk dalam keadaan 4 bulan 10 hari, ketika itu kira-kiranya tidak boleh mewangikan badan, dan setelah dia dah habis waktu boleh dia menggunakan wangi-wangian tu, ada keharusan. Begitu juga wanita datang darah itu, ketika dia berada dalam datang darah itu dilarang menggunakan wangi-wangian. Sebaik saja dia berhenti daripada datang darah itu, harus bagi dia menggunakan wangi-wangian itu. Jadi dalam hadis ni nubzah min kust, dan juga dalam riwayat-riwayat akan kita baca selepas ni, di situ ada wana khudu firsatam mumassakatan, firsah mumassakah ataupun firsatan min misk. Lafaz-lafaz itu akan datang. Jadi Imam Bukhari daripada bab ni dia hendak nyatakan untuk mewangikan ataupun nak pakai wangi-wangian ketika selesai daripada bersihkan tempat darah itu, setelah mandi siap tu, tidak semestinya mesti pakai wangian kasturi dan sebagainya, tidak ada syarat.
Maksudnya wangi-wangian biasa yang mana saja boleh guna ketika itu. Dan daripada sesetengah a'immah dari kalangan Syafi'i, mereka menentukan ketika itu memang kena pakai wangi-wangian kasturi. Itu Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni menolak pandangan tu. Maksudnya di sini Imam Bukhari nak nyatakan apa sahaja jenis wangi-wangian ketika itu harus digunakan. Rawahu Hisham bin Hassan an Hafsata an Ummi Atiyata an Nabi sallallahu alaihi wasallam Babu dhalik, babu dalkil mar'ati nafsaha. Bab ini berkenaan dengan wanita menggosok dirinya sendiri iza tatahharat minal mahid, apabila bersih daripada haid itu. Wa kaifa naqtasilu, dan bagaimana cara wanita itu akan mandi. Wa ta'khudhu firsatan mumassakatan, dan wanita akan ambil firsah mumassakah. Firsah maksudnya ay qit'ah, secebis daripada kain yang didah wangikan dengan wangi-wangian itu. Fatattabi'u biha athar ad-dami, maka wanita itu mengelilingi dengan firsah mumassakah itu di tempat-tempat ada kesan darah itu. Baik, kita baca hadis dulu. Haddatsana Yahya qala haddatsana Ibn Uyainah an Mansur ibn Safiyah an ummihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha min al-mahid. Sesungguhnya seorang wanita tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandinya daripada darah itu. Fa amaraha kaifa taghtasilu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah dia bagaimana cara hendak mandi. Qala, sebagai mengajar kepada wanita itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi firsatan min miskin, ambillah secebis kain diadakan wangi-wangian misk. Fatatahhari biha, hendaklah kamu bersihkan dengan menggunakan firsah min misk itu. Qalat, wanita itu kata, kaifa atatahharu biha, bagaimana cara saya nak bersihkan dengan secebis kain yang diadakan wangian itu. Qala tatahhari biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam segan nak bagi tahu
secara jelas hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi jawapan itu tatah hari biha. Baca Sunan Tirmizi sikit. Kat mana? Ya. Hadis yang ke berapa? 8 16. Ni. Betul, sampai dah situ. Nada tarik. Salah tu. Salah tepat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa kami tamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini berkenaan dengan berapa banyak umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jumpa dah. Bab ma jaa kam تمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah 4 kali umrah. Umratul Hudaybiyah, umrah ketika berlaku perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu Hudaybiyah satu tempat di antara Hudaybiyah dan Mekah ni sejauh 9 batu, 9 amyal di situ. Itu umrah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan sahabat-sahabat, dan pada tahun tu tidak dibenarkan melakukan umrah dan diminta datang tahun hadapan. Ketika itulah berlaku
mengadakan surat perjanjian damai, perjanjian Hudaibiyah. Ketika itu yang kedua, wa umrah tsaniyati min qabilin. Umrah yang kedua pada tahun di hadapan, tahun akan datang. Maksudnya umrah tsaniyati ay umrah sanati tsaniyah, umrah pada tahun kedua pada tahun akan datang, min qabilin ay min amin qabilin. Yang ketiga, umratul qada'i. Umratul qada' ni berlaku pada tahun 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah, fi Dzulqa'dati. Umrah tsalisah minal Ji'ranah. Jadi umrah Hudaibiyah itu tahun 6 Hijriah. Umrah qada yang melakukan tahun hadapan kata itu pada tahun 7 Hijriah, fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah. Umrah tsalisah yang ketiga, umrah yang ketiga ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pada tahun 8 Hijriah, 3 bulan selepas daripada Fatah Mekah tu. Umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan daripada memakai ihram daripada Ji'ranah. والرابعة التي مع حجته أي حجة الوداع. Pada tahun 10 Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan umrah bersama dengan haji wada. Dia tu itu yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan 4 kali umrah dan 1 kali haji, hajjatul wada. Wa fil babi an Anas wa Abdullah ibn Amr wa ibn Umar qala Abu Isa hadits ibn Abbas hadits gharib wa rawa ibn Uyainah hadha al hadits an Amr ibn Dinar an Ikrimah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tamara 4 umarin wa lam yazkur fihi an ibni Abbas. Hadis bab tadi dalam sanad ada sebut an ibni Abbas anna Rasulullah, hadis marfu' dengan menyebut nama sahabat, dan satu lagi sanad ni daripada Ikrimah. Di situ tidak menyebut an ibni Abbas, gugurkan sahabat. Jadi mursal sahabi. Haddatsana bidzalika Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi qala akhbarana Sufyan bin Uyainah عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه أي نحو الحديث المتقدم dengan sanad daripada Sa'id bin Abdurrahman juga tidak disebut an ibni Abbas. Hadis sama dengan hadis bab tadi, fadzakara nahwahu ay bima'nahu. باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. Bab datang menceritakan tempat mana
Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian ihram tu. Haddatsana ibnu Abi Umar qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Muhammadin an abihi an Jabir bin Abdullah qala لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki mengerjakan haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam umumkan di kalangan orang ramai, fajtama'u, maka orang ramai datang, himpun, fajtama'u, azana fin nasi, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru orang ramai supaya mengerjakan haji. Fajtama'u, maka ramai orang dah himpun. Falamma atal baida'a ahrama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang tiba di Baida. Baida ni satu tempat khusus berdekatan dengan Zulhulaifah tu, situ ahrama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ihram. Wa fil babi an ibni Umar wa Anas wal Miswar ibn Makhrimah qala Abu Isa hadithu Jabirin hadithun hasanun sahihun. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر kata, Baida yang mana kamu mendustakan padanya pada tempat Baida, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ihram di Baida tu. Baida yang mana kamu mendustakan padanya di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai ihram illa min indil masjid, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ihram di sisi masjid min indi syajarati, di sisi satu pohon. Jadi maksud Masjid Zulhulaifah di sisi pohon, maksudnya di berhampiran dengan masjid itu ada satu pohon. Di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ihram. Jadi Abdullah bin Umar menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ihram di Baida tu. Abdullah bin Umar kata itu tidak betul, salah. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ihram di Masjid Zulhulaifah, berhampiran dengan pohon di situ.
Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar kata, wallahi ma ahalla Rasulullah, Nabi demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggikan suara dia dengan talbiyah. Ahalla maksud di sini raf'us sauti bit talbiyah, memakai ihram dan meninggikan suara dengan talbiyah itu. Jadi di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berbeza pendapat berkenaan dengan tepat ihlal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya memang dah memakai ihram dan talbiyah daripada Masjid Zulhulaifah itu lagi. Kemudian daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu di dataran tinggi Baida itu Nabi sallallahu alaihi wasallam talbiyah dengan suara tinggi di situ ketika lalu di Baida itu. Jadi ada sesetengah sahabat mereka anggap di situlah tepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai ihram dan talbiyah di situ. Dan sebenarnya ihlalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mula masuk di tempat Masjid Zulhulaifah tu. Jadi daripada situlah ada khilaf di kalangan ulama. Ada Imam Auza'i, Atha bin Abi Rabah dan Qatadah radhiyallahu ta'ala anhum, di sisi mereka al-mustahabbu al-ihramu min al-Baida, mustahab memakai ihram di Baida itu. Dan di sisi sesetengah ulama mustahab memakai ihram di Zulhulaifah. Situ ada khilaf. Disebabkan pandangan sahabat berbeza berkenaan dengan itu. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun sahihun. Babu ma jaa mata ihraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini nyatakan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ihram tu. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Abdus Salam bin Harb an Khusayf an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahalla fi duburis salati. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ihram selepas selesai daripada semayang tu, semayang sunat ihram. Selepas daripada tu, qala Abu Isa, hadha hadithun gharibun la na'rifu ahadan rawahu ghaira Abdus Salam ibn Harb wa huwa alladhi yastahibbuhu ahlul ilmi ay yuhrima ar-rajulu fi duburi salati. Dan perkara yang menjadi mustahabnya di sisi ulama memakai ihram oleh seseorang lelaki
ketika selesai sembahyang tu, fi duburis salat ay fi aqibis salat. Babu ma jaa fi ifradil haji. Bab ini berkenaan dengan haji ifrad. Haji ada 3 jenis: haji ifrad, haji tamattu', haji qiran. Haddatsana Abu Mus'ab qira'atan an Malik bin Anas an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ihram untuk haji sahaja. Maksudnya afradal haji, haji ifrad ni memakai ihram talbiyah khas dengan haji sahaja, tidak cantum dengan umrah. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. Sebahagian ulama beramal menurut hadis ini. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ihram dengan haji sahaja, haji ifrad, tidak sekali dengan umrah. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman juga melakukan haji ifrad. Jadi hadis ni menjadi dalil bagi mereka yang kata haji ifrad ni afdal, lebih baik, lebih banyak pahala berbanding dengan haji qiran dan haji tamattu' tu. Haddatsana bidzalika Qutaibah qala akhbarana Abdullah ibn Nafi'in as-Sa'igh an Ubaidillah ibn Umar an Nafi'in عن ابن عمر بهذا أي بهذا الحديث. قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن. Imam Sufyan Tsauri kata, jika engkau melakukan haji ifrad itu baik. Wa in qaranta, dan jika engkau melakukan haji qiran fahasanun, baik juga. Wa in tamatta'ta fahasanun, sekiranya engkau mengerjakan haji tamattu' itu pun kiranya baik juga. Maksudnya tiga-tiga jenis haji kiranya afdal belaka mengikut keadaan masing-masing. Waqala Syafi'i misluhu, Imam Syafi'i juga berkata seumpama kata Imam Sufyan Tsauri itu. Waqala ahabbu ilayna al-ifradu summa tamattu'u summa al-qiranu. Imam Syafi'i kata amalan haji paling disukai di sisi kami ialah haji ifrad, kemudian haji tamattu', kemudian daripada itu barulah haji qiran. Itu susunan ditetap oleh Imam Syafi'i. Bab ma jaa fil jam'i bainal haji wal umrati.
bab ini nyatakan berkenaan dengan himpun di antara haji dan umrah. Maksudnya himpun haji dan umrah ni haji qiran. Haddatsana Qutaibah qala akhbarana Hammad bin Zaid an Humaid an Anas qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu labbaika bi umratin wa hajjatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya menyahut panggilan engkau dengan mengerjakan umrah dan haji. Jadi hadis ini menjadi dalil bagi a'immah yang kata haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji wida' tu, hajatul wada' tu adalah haji qiran. وفي الباب عن عمر وعمران بن حسين قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاره من أهل الكوفة وغيرهم. Sebahagian ulama berpegang dengan hadis ni dan nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan haji ni haji qiran. Dan ulama dari kalangan Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia, Ahlul Kufah maksudnya, Abi Hanifah wa man tabi'ahu, Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia memilih pandangan tu, maksudnya haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah haji qiran. Bab ma jaa fi tamattu', panjang, kena sambung insya-Allah. Baik, kita sambung bulan depan pula insya-Allah. Wallahu a'lam.